Jadi kata rajah di sebelah menunjukkan dua sektor bulatan yang ditandakan pada papan permainan baling damak dengan jejari 10 cm dan 20 cm. Jadi kamu nampak tak bulatan ni? Lepas tu kita ada jejari bulatan kan, dan bulatan dia ada dua kat dalam ni. Satu bulatan yang kecil ni, satu bulatan yang besar ni kan. Jadi dia kata bulatan besar ni dia punya jejari dia adalah 20 cm. Bulatan kecil ni jejari dia adalah 10 cm. Nampak kan? Nampak Okey. Lepas tu dia kata perhatikan bahawa dua sektor mempunyai sudut yang sama. Jadi sektor tu yang potongan yang bentuk macam pizza ni. Yang ni first kali nama bahagian yang kamu kena tahu dalam tajuk bulatan ni. Jadi bentuk yang macam pizza ni. Nampak yang ni cikgu buat keluar. Boleh? Maknanya sebahagian daripada bulatan ni. Boleh? Daripada pusat ni dia tarik sampai lengkuk ni kita panggil dia sektor. Okey, ni sektor. Jadi kita ada sektor kecil, sektor besar. Tapi dua-dua tu ada sudut yang sama, betul? Sudut yang sama. Jadi kata kita label sudut ni theta dulu. Jadi sudut dicangkumi tu sama. Cuma cuba kamu tengok yang kecil ni. Yang kecil ni dia punya jejari dia 10 kan? Masa tu berapa panjang lengkuk dia? Okay, yang ni panjang lengkuk boleh. Bentuk macam pizza ni kita panggil sektor. Boleh ikut ke ni? Boleh? Okey. Jadi bentuk ni kita panggil sektor. Lepas tu yang sebahagian daripada lilitan bulatan ni kita panggil dia sebagai panjang lengkuk dia. Boleh? Okay. Boleh nah. Jadi kamu kena ingat ni sebab bila dia tanya kamu cari panjang lengkuk, cari luas sektor, kamu kena faham maksud yang dia tengah cakap pasal bahagian yang mana satulah. Jadi panjang lengkuk yang bulatan kecil ni 10 cm juga. Nampak tak? Jadi dia punya radius 10 dan panjang dia punya lengkuk tu 10. Lepas tu yang panjang yang besar ni jejari dia 20 kan? Panjang lengkuk dia berapa? Sama kan? 20. Betul? 20 juga. Kita tahu cikgu Nah kalau ada lag ke apa cikgu ulang lah yang cikgu cerita tu. Okey. Jadi kamu tengok sudut yang dia label tu. Jadi yang ni takrifan untuk satu rad. Apabila jejari dia sama dengan panjang lengkuk dia, sudut yang dicangkumi oleh sektor tu 1 radian. Boleh? 1 radian. Ini unit baru. Jadi kita ada 2 unit untuk bulatan. Satu yang kamu biasa guna iaitu darjah, betul? Bukan darjah Celsius, darjah degree tu. Satu lagi yang kita akan guna untuk admax kita panggil sebagai radian. Jadi bila jejari dia sama dengan panjang lengkuk, sudut yang dicangkumi ni adalah sama dengan 1 radian. Boleh? Singkatan dia 1 rad. Boleh tak? Boleh tak Kak? Yang tu takrifan dia. Boleh tak? Dekat ni? Boleh? Jadi lepas ni mungkin ada soalan konsep yang dia akan uji kamu pasal kefahaman 1 rad ni lah. Okey? Jadi yang tu first kali kamu kena tahu 1 rad tu adalah sudut dicangkumi apabila jejari dia adalah sama dengan panjang lengkuk dia. Jadi kalau kata jejari bulatan tu 20 dan kita bukakan sektor bulatan tu supaya panjang lengkuk dia 20, sudut yang dicangkumi tu 1 radian. Okey. Jadi kenapa kita ada satu lagi ukuran ni? Kenapa kita ada radian? Kenapa tak pakai darjah saja? Sebenarnya radian ni lagi tepat lagi nah. Jadi kalau admax digalakkan kamu pakai formula-formula yang berkaitan dengan admax lah. Kamu boleh pakai formula yang darjah tu. Tapi jawapan kamu mungkin lari sikit. Jadi kita cikgu galakkan kamu biasakan diri dengan radian ni. Okey, jadi dia kata kat sini apa? Dalam sukatan membulat, sistem yang biasa digunakan untuk mengukur sudut adalah dalam sebutan darjah. Walau bagaimanapun dalam beberapa cabang matematik, ukuran untuk suatu sukatan bulatan tidak sesuai digunakan dalam darjah. Oleh itu, satu unit baru dikenali sebagai radian diperkenalkan untuk menunjukkan saiz suatu sudut. Jadi ada certain bahagian tak sesuai untuk kita pakai degree, kita akan pakai radian. Okey. Okey, jadi yang ni tak apa aktiviti, kita boleh skip. Okey, jadi yang ni takrifan macam cikgu sebut tadi nah. Di 1 radian ialah ukuran sudut yang tercangkum di pusat sebuah bulatan oleh lengkuk yang sama panjang dengan jejari bulatan itu. Okey, jadi dia kata kat sini secara amnya
Jika panjang lengkung AB sama dengan J, maka sudut AOB sama dengan 1 radian. Jadi dia kata kalau kata AB ni sama panjang dengan jari dia, tengah tu akan jadi 1 radian. Tapi kalau panjang AB ni 2 kali ganda, jadi kata nampak tak ni J. Jadi katakan dia tarik besar sikit macam ni. Dia jadi 2J sini kan. Jadi berapa sudut yang dicangkumi kat tengah ni? 2 radian. 2 radian. Jadi simple je lah ni. Faham tak? Jadi dia kata kalau 3J, 3 radian. Kalau pi J, maknanya sekarang ni 3 ni kita dah tukar jadi huruf pi. Jadi logik lah, betul tak? Sudut yang dicangkumi tu adalah sama dengan pi radian. Kamu kenal pi kan? Pi yang nilai dia 3.14 yang panjang-panjang tu. Yang tu pi kan? Okey. Jadi dikata kalau pi J, sudut AOB tu akan jadi pi radian lah sebab dia ikut. Nampak tak trend nombor dia sekarang? Kalau J 1, 2J 2, 3J 3, pi J dia akan jadi pi radian. Jadi kalau kata 2 pi J, 2 pi J tu dah besar mana dah panjang lengkuk tu? Mana kamu pernah nampak 2 pi J? Formula. Formula untuk? Lilitan. Lilitan. Maknanya sekarang ni kamu punya panjang lengkuk tu dia dah pergi 1 round betul? Macam tu kan? Sebab 2 pi kan? Jadi kalau dia dah pergi 2 pi, sudut AOB tu adalah sama dengan 2 pi radian. Maksudnya apa? Maknanya kalau kata satu bulatan yang 360 darjah kan? Dalam radian tu kita tulis dia sebagai 2 pi radian. Maknanya dalam satu bulatan ada dia punya sudut dia 2 pi. Kita akan pakai radian tu, selalunya kita akan pakai dalam sebutan yang nombor sahaja ataupun dalam sebutan pi. 1 pi, 2 pi. 2 pi ni maksudnya apa? 2 darab dengan kita punya pemalar pi tu lah. Yang tu lah 2 pi boleh. Macam tu. 3.14. Selalunya kita akan pakai lebih sikit untuk math. Faham ke ni? Jadi dia kata 2 pi adalah sama dengan 360 darjah. Yang ni elok kamu ingat lah. Sebab bila kata kita nak guna, kita senang, kalau kita ingat sikit-sikit ni kita senang nak jawab soalan lah. 2 pi 360 darjah. Jadi pi right adalah sama dengan 180 darjah. Takat ni faham tak kenapa kita dapat 2 orang ni? Faham tak? Faham? Faham lah. Sebab kita dah pergi satu-satu ni kan. Jadi dia kata 2 pi, maknanya satu lilitan bulatan tu 360 darjah dia sama dengan 2 pi right. Jadi yang ni dia nak bagi kamu penukaran. Jadi kalau dalam math selalunya kalau kata kita picit calculator, pi tu dia punya titik peluhan banyak ke sikit? Banyak kan? Jadi untuk standard kan, kalau kata kamu jumpa pi, kamu kena guna macam dia tulis ni. Nampak tak? Selalunya soalan akan spesifik kan. Guna pi sama dengan 3.142. Jadi bila dia kata 3.142, kamu tak boleh picit yang kalkulator punya lah sebab nanti jawapan kamu akan lari sikit daripada jawapan exam tu kan. Betul? Jadi kalau dia kata guna 3.142, setiap kali kamu nak ubah hilangkan pi tu, kamu kena guna 3.142. Kamu tak boleh guna pi pada kalkulator tu. Jadi ni cara dia nak convert kan. Katakan kita ada sesuatu dalam unit darjah, kita nak tukar dia jadi rad. Jadi kata rad cikgu tulis macam ni, delta R. Ataupun kita ada dalam rad, kita nak tukar dia jadi darjah. Jadi 2 ni adalah benda yang kamu biasa akan buat dalam tajuk ni lah. Jadi siapa lagi besar dia punya bacaan dia? Dalam darjah ke dalam rad? Siapa yang nombor dia tu? Darjah. Dalam darjah kan? Sebab darjah sampai 360 kan? Jadi kalau kita nak tukar daripada darjah ke rad, kita akan bahagikan dia dengan 180. 180 akan duduk bawah. Boleh? Jadi dia akan jadi 8. Jadi pi maknanya pi tu kat atas. Maknanya kita darabkan dengan pi per 180 lah. Itu dia tukar simbol ni. Jadi 180 tu kat bawah. Jadi nombor kamu akan jadi makin kecil. Contohnya macam cikgu bagi kamu nombor satu lagi, kamu akan buat latihan kat bawah tu kan. Kata 30 darjah. Okey. Jadi kalau kita bahagi dengan 180, kita akan dapat jawapan dalam sebutan pi. Boleh?
Maknanya kata 330 tu bahagi 180 dapat berapa? 1/6. 1/6 kan? Jadi yang ni pi per 6 maksudnya. Yang ni pun boleh. Jadi ini pun salah satu cara untuk kamu tulis sudut tu. Boleh? Di pi per 6 rad. Tapi kalau kata kita tak nak dia dalam sebutan pi, yang ni dalam sebutan pi lah. Faham tak cakap cikgu ni? Cikgu takut kamu lost. Boleh? Dalam sebutan, kalau kita nak dalam sebutan pi saja, kita kena bahagi dengan 180 saja. Jadi jawapan tu automatik jadi dalam sebutan pi. Dalam sebutan pi tu maknanya dalam radian lah. Nah, ini radian lah ni. Jadi kalau kata kita tak nak pi tu, apa jadi? Apa macam mana kita nak hilangkan? Darab dengan 3.142. Betul, kita akan darab dia dengan 3.142. Ni berapa 30 darjah tu? Ambil dalam perpuluhan. Berapa radian? 0.524. 0.524. 524. Ni radian lah sebab unit lah, jadi kamu kena tulis radian kat situ. Tulis rad pun tak apa macam yang dia tulis dalam soalan ni. Nampak tak? Jadi yang ni kalau kita nak convert jadi darjah pergi ke radian, kita boleh tinggal di dalam sebutan pi, maknanya pi per 6 rad, ataupun kita hilangkan pi tu dengan kita darabkan pi tu. Bateri cikgu low. Berapa bateri low? Okay. Ataupun faham mana? Okay, jadi kita tengok yang seterusnya pula, yang pi radian nak tukar jadi darjah. Macam mana kamu rasa? Ada dia tulis kat sini. Darab 180 per pi. 180 ke atas kan? Sebab dia kecil nak jadi besar, jadi logik dia 180 tu yang kat atas, pi tu yang kat bawah. Boleh nak? Jadi kalau dalam exam dia tak beri kamu ni tau. Jadi yang ni pun benda yang kamu kena ingat lah. Ini hafal. Tapi sebab dia ada logik dia, kamu senang nak ingat lah. Dia sama ada darab 180 ataupun bahagi 180 kan. Daripada besar nak ke kecil, kita akan bahagi 180. Daripada kecil ke besar, kita akan darab dengan 180. Boleh nak? Faham lah? Okay. Nah, kita buat latihan sikit. Ni cikgu. Kamu dah ada buku teks yang kamu kan? Jadi kita tengok contoh dia. Sekejap lagi kita akan buat latihan kat bawah tu. Scroll. Okay. Jadi tengok soalan contoh yang dia bagi ni. Tukarkan setiap sudut yang berikut kepada darjah. Jadi A 2/5 pi rad. Jadi kalau dia kata dalam darjah, maknanya tak ada pi dah lah dalam tu kan. Jadi macam mana kita nak tukar ni? Kamu kena buat apa? Darab dengan apa? 180 per pi kan? Jadi apa jadi dengan pi tu? Kamu tengok langkah kat bawah. Apa jadi dengan pi tu bila kamu darabkan? Pi hilang sebab kena potong. Jadi bila darab satu kat atas, satu kat bawah kan? Jadi kalau dia tulis 2/5 pi rad, maksudnya pi ni duduk sekali dengan 2 ni. 2 pi per 5 lah maksudnya. Jadi pi tu kita boleh potong. Jadi tinggal 2/5 darab 180 kan? Jadi 2/5 darab 180 dapat 72 darjah. Boleh? Jadi ni contoh, sekejap lagi kita akan buat yang dia tak bagi kamu jawapan lah. Ni kamu dah nampak jawapan. Jadi 2.25 rad. Jadi yang ni tak ada pi kan? Jadi kita akan darabkan dia dengan 180 bahagi dengan pi kan? Jadi pi ni maksudnya kita kena bahagi dia dengan 3.142. Jadi 2, cuba kamu picit kalkulator ni. 2.25 darab 180 bahagi dengan 3.142. Kamu dapat jawapan dia macam mana? Macam mana kamu dapat jawapan dia? Lain tak dengan jawapan yang dia bagi ni? Berapa dapat jawapan dekat kalkulator? Kalau dalam darjah. Dalam minit darjah tu ke cikgu? Kalau dalam darjah saja 128.8987 kan? Betul? Macam tu. 899. Jadi yang dia bagi ni dalam unit darjah dan minit kan? Jadi semua orang tahu kan macam mana nak tukar daripada darjah saja kepada darjah dan minit? Picit butang mana? Butang yang ada bulat koma-koma-koma tu. Nampak tak kat kalkulator kamu? Nampak? Takut ada lupa dah lah. Jadi bila kamu picit, dia jadi apa?
128 darjah 53. 128.53. Macam mana dia bunda akan dapat 54 tu? Kenapa dia tulis 54 bukan 53? Belakang tu 5.6. Jadi apa syarat untuk minit ni untuk kita bundakan dia tambah 1? Yang belakang tu tak boleh lebih 50 Kan? Dia kalau nombor belakang tu besar mana baru kita tambah 1? 40. Kalau kata 1 minit berapa saat? 60. 60 saat kan? Betul? Jadi kalau 60 saat tu kalau kita bunda ke atas dia mesti 5 ke atas kan? Betul? Jadi untuk saat untuk minit tu saat tu mesti 30 ke atas. Betul? 30 saat ke atas tu kira dah 0.5 ke atas. Faham tak cakap cikgu? Jadi kita akan tambah 1. Nah, jadi kalau kamu nampak belakang tu besar daripada 30, kamu akan tambah 1 kat tempat minit tu. Nah, tapi kalau kata at max kamu boleh belakang tu lepas titik perpuluhan ke cikgu? lepas koma tu ada 55 nampak tak? 55 tu. Jadi kalau kat situ 30 ke atas kita akan tambah 1 kat minit 53 tu. Faham ke cakap cikgu? Boleh? Faham lah? Okey. Faham. Jadi kita boleh buat dua-dua tau. Tak salah pun kalau kamu nak tinggal dalam darjah saja. Jadi kalau tinggal dalam darjah saja pun betul. Kecuali kalau dia sebut mesti tinggal dalam darjah dan minit. Jadi kita boleh tinggal dua-dua bentuk. Dia tak berapa kisah sangat sama ada kamu pilih darjah dan minit ke darjah saja. Okay, nah? Okay. Mari kita buat latihan lah. Mana? Okey Meh, cikgu bagi soalan 1. Ini simple kan? Cikgu buat ikut susunan lah. Jadi Amira duduk kat atas. Jadi ni Amira. Lepas tu Safwatul. Lepas tu Iman. Lepas tu Safia. Lepas tu bawah ni Huda. Fakiha. Aisyah. Nis. Ni lah, nanti orang lain kena soalan lain pula. Okey, Amira. A tu. Pi per 8. Kamu kena buat apa? Macam mana nak tukar daripada rad kepada darjah? Darab 180 Darab 180 per pi. Per pi. Dia dapat apa? Dapat 22.5 darjah. Dapat 22.5. Betul ke? Mari cikgu tengok. Okey, betul. 22.5. Safwatul. Macam nak buat tu? 3 pi per 4. Darab 180 per pi. Dia dapat berapa? 135. Dapat 135 darjah. Okey, betul. Iman? 0.5 darab 180 per pi. Dapat apa? Dapat 28 darjah Yang 38 minit. Sebab dia tak ada pi kan. Jadi kamu kena darab dengan 180. Lepas tu bagi dengan apa? Bagi dengan 3.142. Betul. Jadi darab 180 bagi 3.142. Kamu dapat dalam darjah dan minit lah. 28. 28. Yang belakang tu 39. Betul. 28 darjah 39 minit. Okey. Safia. Ya? Berapa tu? 1.04 radian. 1.04 darab 190 per pi. Depan dia 59 darjah. 35 apa? Minit. Minit. Okey, betul. Okey, Huda. Cikgu. 18 darjah. Macam mana nak tukar jadi radian? Darab dengan pi per 180. Jadi kalau dia nak dalam sebutan pi, maknanya kita tak payah tukar pi tu jadi 3.142. Kita biar. Jadi kita hanya bahagikan dengan 180. Jadi dapat apa? 1/10 pi rad. 1/10 pi radian. Okey, betul. 1/10. Jadi pi kat atas lah ataupun pi per 10 radian.
Okey, Fakihah dapat berapa? 120 darjah. 120 darab pi per 180. Jadi dapat jawapan dalam sebutan pi 2 apa? Sekejap cikgu. Basic calculator. Seratus Dalam sebutan pi, maknanya kamu terus bahagi dengan 180. 80. Jadi dapat pecahan apa? 2/3. Betul, 2/3 pi. Lupa pi tu nah. Jadi dia ada pi kat situ. Okey, betul Aisyah, 225 dalam sebutan pi rad. 5/4 pi rad. 5/4 pi rad. Okey, last kali Anis. 5/3. 5/3 pi. Lupa pi tu lah. Jadi dalam sebutan pi ada pi kat ujung tu. Okay, faham tak? Okey. Jadi cikgu rasa yang bawah ni pun tak apa, senang. Ini kita tengok latihan dia. Tukarkan setiap sudut berikut kepada radian. Ini senang. Kamu nampak tak sektor ni? Ada yang bentuk dia betul macam pizza kan, tapi kalau sudut dia besar, dia akan jadi besar lagi lah. Macam ni lah, semua ni kita panggil sektor juga nah. Ni pun sektor juga nah. Okey. Panjang lengkuk satu bulatan. Okey, tadi cikgu dah cerita kat kamu kan panjang lengkuk tu apa dia kan? Panjang lengkuk tu, sektor kamu tu dia punya lilitan dia. Nah, jadi macam buai, budak atas buai ni. Yang ni panjang lengkuk dia nah. Okay. Jadi dia ada formula dia yang tersendiri untuk kita kirakan kita punya panjang lengkuk tu. Jadi kamu tengok kat sini dia ada dua nama. Okay, kita ada panjang lengkuk minor. Kalau satu tu minor, kamu rasa satu lagi kita panggil apa? Ada dua. Major. Major. Jadi yang minor yang ditunjuk dalam gambar ni, yang dicangkupi oleh sudut theta ni. Kamu boleh dengar suara cikgu elok ke? Sebab sekarang ni ada banyak kelas berjalan serentak. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh lah. Okey. Jadi yang ni kita panggil sebagai kita punya sektor minor. Jadi kalau yang major tu kamu rasa macam mana rupa dia? Besar. Yang lain ni noh. Jadi kalau theta yang lain ni kata kita label yang ni. Huruf apa lagi kita boleh label sudut lah. Dulu cikgu belajar omega ni untuk label sudut. Boleh? Jadi yang besar ni, yang ni kita panggil yang pi besar ni. Yang ni kita panggil sebagai sektor major ataupun panjang lengkuk major itu nah. Jadi yang ni, yang besar ni, yang ni major. Yang ni minor. Okay nah, ni minor. Okey. Jadi yang ni dia bagi kamu formula dia. Kamu tengok dia bagi formula untuk panjang lengkuk AB ni. Jadi panjang lengkuk selalu kita akan bagi simbol untuk dia, simbol S. Saya tak tahu lagi bawah dia cakap kot. S sama dengan R theta sebenarnya yang ringkas ni. Dan theta tu mesti dalam sebutan rad. Tapi kamu tengok yang ni sebab dia tunjuk kamu terbitan ni kan. Jadi dia kata kalau kita ambil panjang lengkuk minor AB ni, bahagikan dengan sudut AOB ni, dia sama dengan lilitan bulatan bahagi dengan 360 darjah. Kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia kata bagi 360 darjah? Sudut AOB panjang lengkuk minor AB bahagi dengan sudut dia sama dengan lilitan semua bulatan bahagi dengan 360. Kat mana? Macam mana dia dapat 360 tu? Lilitan bulatan semua ni bagi dengan 360.
Sekejap cikgu turun bawah dulu ah. Okey. Yang ni dia tulis kamu terbitan dia lah. Cuma cikgu tak nampak relation dia Ustaz. Panjang lengkuk minor AB bahagi dengan sudut AOB. Betul lah kan? Betul tak? Jadi kalau kata kamu punya panjang ni AB, kita bahagikan dengan panjang dia. Panjang dia bahagi dengan panjang dia bagi dengan sudut. Kita dapat macam satu unit lah. Betul tak? Faham tak cakap cikgu ni? Macam kalau kata kita ada 10 barang kita bahagi 10 lah. Macam tu lah dia punya analogi dia. Boleh faham tak? Jadi kalau panjang lengkuk dia bagi dengan saiz sudut dia, kita dapat macam satu unit kan. Jadi kita boleh samakan dia dengan kalau kata lilitan bulatan dia ada 360 darjah kan. Jadi kita boleh kata lilitan bulatan bahagi dengan 360 darjah adalah sama dengan segmen dia yang kat belah kiri tu. Faham tak yang cikgu cakap ni? Sebab nak kata macam cikgu cakap tadi lah, dia sebab dia sudut, lepas tu yang ni panjang, jadi kita dapat apa saya nak kata, cikgu bubuh nombor kat dia. Jadi yang ni tak semestinya satu radian lah, sebab dia tak cakap pun AB ni sama dengan J tau, faham tak? Dia katakan yang ni 10 cm. Lepas tu yang ni 10 darjah. Boleh? Macam tu. Jadi bila dia buat 10 darjah bagi 10 cm, kita dapatlah centimeter per darjah kan? Faham? Centimeter per darjah. Jadi untuk satu darjah tu berapa sentimeter? Jadi kalau kata lilitan bulatan tu keseluruhan ni kita kena bahagikan dia dengan 360 darjah lah untuk kita dapat nilai unit dia. Maknanya satu darjah tu berapa sentimeter? Faham? Okey. Jadi lilitan bulatan ni kita tahu kan formula dia adalah 2 pi J. Jadi kita tukarkan, kita substitute kan lilitan bulatan tu dengan 2 pi J. Jadi lepas tu kita pindahkan theta ni. Jadi yang ni bahagi bila kita pindah ke sana dia jadi darab kan. Jadi panjang lengkuk minor AB kita yang kita boleh buat simbol S lagi, dia bagi kamu kat bawah lagi, adalah sama dengan lilitan bulatan tu bahagi dengan 360 darjah darab dengan theta. Nah, okey. Lepas tu kita turun bawah lagi. Okay, tadi cikgu dah ada cakap kamu kan 360 darjah tu sama dengan berapa dalam radian? 2 pi. 2 pi kan? Jadi kat sini tadi dia punya formula ada 360 darjah. Jadi dia boleh tukarkan dia jadi 2 pi. Maknanya formula kita ni nak jadi dalam radian. Boleh nak? Jadi bila kita gantikan dengan 2 pi, kita boleh buat apa dengan 2 pi kat atas ni? Kita boleh potong dia kan. Jadi last kali kita dapat formula yang cikgu cakap kat kamu tadi. Jadi panjang lengkuk kita adalah sama dengan jari dia darab dengan theta dan theta ni mesti dalam radian. Jadi S sama dengan J theta ataupun S sama dengan R theta. Jadi yang ni formula dia, ringkas saja. Jadi panjang lengkuk adalah sama dengan jari darab dengan sudut yang dicangkumi tapi mesti dalam unit rad. Sebab kalau dia dalam unit darjah dia punya formula kompleks juga kan. Dia ada 2 pi ni kan. Jadi yang kita akan guna adalah S sama dengan J theta dengan theta tu dalam radian. Okey. Jadi yang ni dibagi kamu contoh. Cari panjang lengkuk S bagi setiap sektor POQ berpusat O yang berikut. Jadi kamu tengok dia bagi kat kamu. Dia bagi pi 3.142. Jadi yang ni kira level 1 je lah untuk biasakan kamu guna formula nah. Jadi kita nak cari panjang lengkuk, kita nak cari S lah. S sama dengan R theta. Maknanya sama dengan 5 darab dengan 0.9. Jadi yang ni direct je lah. Jadi selagi theta ada dalam radian, lagi tu kita punya jalan kerja tu direct lah. Tapi kalau dia dalam darjah, kamu kena buat apa? Kamu kena convert dulu jadi radian, baru kamu boleh darab dengan jari dia kan. Okay, kalau B ni dikata dia punya rad tu 2/3 pi. Jadi kalau kata kita nak jawapan dalam sentimeter saja, tak nak ada pi lah, kita akan tukarkan pi tu jadi 3.142. Jadi kat sini kita boleh tukar siap-siap lah.
Maknanya kita buat 3.142 darab dengan 2/3. Lepas tu kita akan darabkan dengan 6. Kita akan dapat jawapan dalam sentimeter sajalah. Pi tu hilang lah. Jadi untuk kes yang C ni kita kena buat apa dulu? Kena tukar 180 tu. Kita kena tukar 180. Maknanya tukar jadi radian. Sebelum tukar jadi radian, kamu nampak tak sektor mana dia suruh cari? Kat dalam. Yang kat dalam ni kan dia suruh cari F ni kan? Jadi sudut yang dia bagi ni bukan sudut yang kita nak. Kita nak sudut yang kat dalam ni. Macam nak dapat sudut dalam ni? Tolak 360. Tolak 140. 360 tolak 140 dulu. Kita dapat 220. Lepas tu kita akan tukar dia jadi radian. Jadi kita akan bahagikan dia dengan 180 darab dengan pi. Lepas tu tak habis kan? Kita kena cari panjang lengkok ni. Kita kena darab dengan 10 cm. Boleh nak? Jadi yang ni cikgu panggil, yang ni kita panggil sektor meja ni. Okey. Ataupun panjang lengkok meja. Kalau dia suruh cari macam ni. Jadi kadang-kadang kat soalan tu dia tulis macam tu saja. Cari panjang lengkok meja, tapi dia bagi kamu sudut yang minor. Jadi kamu kena faham lah yang meja yang mana, minor yang mana. Okey. Ni soalan penyelesaian. Jadi yang ni dah masuk penyelesaian. Ni dia label lah kat sini. Okey, yang ni dia bagi kamu maklumat baru, nampak tak? Yang ni kamu kenal tak? Tembereng dengan perentas. Perentas tu apa? Kalau berdasarkan gambar tu. Yang line tu. Kalau kita buat line pada kita punya bulatan, line tu kita panggil dia sebagai perentas. Boleh lah. Yang tembereng ni maksudnya bentuk yang macam mana? Apa beza tembereng dengan perentas kat gambar tu? Tembereng tu ruang dalam perentas tu. Betul, tembereng ni ruang. Macam sektor, lepas tu kita ada panjang lengkok kan. Jadi sektor tu yang dia punya ruang tu, panjang lengkok tu dia punya lilitan tu. Kalau perentas ni garis ni, tembereng ni bentuk macam watermelon. Boleh nak? Okey. Jadi yang ni labeling yang ada pada kamu punya bulatan. Jadi kadang-kadang macam tu, dia ada segitiga. Jadi katakan dia suruh cari area ni tu, kita kena tolak-tolak sikit lah. Jadi selalunya untuk tajuk ni, dia akan suruh kamu cari dua benda, iaitu kamu kena cari luas kawasan berlorek untuk sektor ke ataupun apa-apa kawasan shape yang dilorek tu. Jadi dia ada formula yang berkaitan dengan panjang lengkok. Nanti sekejap lagi kita akan belajar formula yang berkaitan dengan luas pula untuk kita cari luas kawasan berlorek. Okey. Mari kita tengok contoh 4 ni. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada bulatan berpusat O dan berjejari J cm. Diberi sudut AOB adalah 1.3 radian dan panjang lengkok AB dan BC masing-masing adalah 2.6 cm dan 1.4. Jadi kita baca ayat, lepas tu kita padankan dengan maklumat pada gambar rajah. Dia nak check kalau ada salah ke. Lepas tu hitungkan nilai J. Jadi dia nak cari jejari. Macam mana nak cari jejari daripada maklumat dia bagi? Jawapan dah kat bawah ni. Tengoklah jawapan ni kan. Jadi kita ada formula apa? First kita tulis formula yang kita ada. S sama dengan? J theta. J theta. Jadi yang kita nak cari tu adalah? J kan. Kita dah ada dah maklumat S dan theta. Ada. S kita akan guna yang mana? 2.6. 2.6 lah. Jadi kita akan pakai S 2.6. Dan sudut yang dicangkumi tu sektor ini ya. Sudut yang dicangkumi tu adalah 1.3 radian. Senang je lah kita akan susun balik formula ni ataupun terus masuk lepas tu pindah kan. Jadi kita akan dapat J dia sama dengan 2.6 bahagi 1.3 sama dengan 2 cm. Okay. Lepas tu dia kata kat sini cari sudut BOC dalam radian. Jadi kalau kata BOC ni kita nak cari sudut dia, kita akan pakai formula yang sama kan. Jadi kalau kita nak cari sudut, maksudnya kita nak cari theta. Jadi kalau dia kata theta dalam radian, senang lah sebab bila kita kira, kita terus dapat theta dalam radian kan. Jadi yang ni kita akan guna S yang mana? Yang 1.4 lah. Jadi kita kena pakai matching dengan dia. Kalau dia tengah cakap pasal sudut ni, kita kena pakai panjang lengkok yang berkaitan dengan dia. Jadi S tu sama dengan 1.4, jejari dia sama sebab semua pada bulatan yang sama kan. Dia jejari dia, maknanya ni soalan carry forward lah. Kalau kita salah kat sini, kita akan salah kat B ni. Jadi jejari dia 2 cm.
Jadi theta sama dengan 1.4 bagi 2 sama dengan 0.7. Jadi kita dah dapat dah sudut dia 0.7. Jalan pusat berikut. Menentukan parameter pendorong satu bulatan. Sekejap cikgu nak tengok. Kamu tengok soalan yang latihan diri ni. Senang sangat tak? Kalau senang sangat, cikgu rasa kita boleh skip. Senang sangat tak? Cuba kamu tengok soalan ni. Kamu faham tak? Semua yang daripada nombor 1, 2, 3 tu. Kamu faham tak apa yang dia nak? Faham ni? Kalau semua senyap tu maknanya semua faham ni. Sebab kalau senang sangat, cikgu rasa kita tak bincang semua. Sebab ada banyak lagi kita nak belajar. Yang ni dia suruh cari panjang lengkok kan. Jadi kita akan pakai formula apa? S sama Jadi kita akan pakai formula S dengan sama J dengan theta. J theta kan. Ni yang ni semua theta dalam rat. Jadi yang ni darat. Betul? Jadi kita masuk formula J darabkan dengan theta dalam rat. Okey, yang nombor 2 ni. Jadi dia kata nombor 2 ni dia suruh cari jejari. Yang ni pun sama macam tadi. Cuma dia ada trik sikit. Mari kita try lah nombor 2. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Diberi panjang lengkok meja EF adalah 25. Jadi meja kan dia kata kan. Maksudnya daripada E ni sampai sini. Jadi kamu kena faham yang dia cakap tu yang mana satu. Lepas tu dia bagi kamu sudut EOF adalah 1.284 radian. Jadi macam mana kita nak cari jejari dia? Macam mana nak cari jejari dia? Terus kena buat apa? Cari sudut belah dalam. Apa cara paling cepat untuk kita cari sudut yang belah sini? Kita nak yang ni kan? Guna degree ni. Kalau nak tukar jadi degree dulu. Ataupun satu lagi. Tadi kita dah tahu dah satu fakta. Satu bulatan. 2 pi. 2 pi rad kan? Jadi satu bulatan 2 pi rad. Jadi macam mana kita nak dapat yang ni daripada maklumat ni? Pi tolak 1.284. Betul. Jadi pi kita nak ganti dengan apa? 3.142. Ikut soalan dia kata guna 3.142, maknanya 2 darab 3.142 kena tolak dengan 1.284. Dapat berapa tu? 5. 5? 2 darab 3. 5. Tepat-tepat? Oh. 1.284. 5 apa tu? 5 Rek. 5 rad. Ada pi ke? Tak ada kan? 5 rad Tak kan? ada. 5 rad. Jadi lepas tu macam mana nak cek jejari? Masuk dalam formula. Dalam formula S sama dengan J theta. Okey, jadi S kita 20. 5. Bahagikan dengan 5. 5. Ni berapa dapat jejari dia? Senangnya. 5. 5 cm. Faham lah? Okey. Ni B ni panjang lengkok minor. Jadi yang ni lagi senang lah. Macam nak cari panjang lengkok minor tu? S sama dengan J theta. Dengan J theta lagi. Jadi sekarang ni J dia kita dah tahu kan. J dia adalah 5 darab dengan 1.284. Dia dapat berapa tu? 6.42. 6.42. Betul. 6.42 sentimeter. Boleh lah. Siapa kat sini dia tak faham lagi? Faham kan? Dengar baik-baik nah. Nanti kadang-kadang benda ni bukan apa. Kamu cepat lupa je. Okay, jadi rajah di sebelah menunjukkan sebuah semi bulatan OPQR berjejari 5 cm. Diberi panjang lengkok QR adalah 5.7 cm. Hitung nilai theta dalam radian. Okey, macam mana nak buat ni?
Cari theta yang QOR dulu. Lepas tu Cari theta. pi tolak dengan jawapan. Mana nak cari theta QOR? Kita dah ada kan? Kita dah ada jejari, betul tak PO ni jejari? Ya. Jadi kita, untuk yang sektor minor ni kita dah ada maklumat jejari dan S dia kan? Panjang lengkok. Jadi kita boleh cari theta lah, betul lah. Jadi S sama dengan J theta. Jadi J dia adalah 5. Lepas tu S dia 5.7. Berapa dapat theta dia tu? 1.14 right? Correct. Okey, 1.14 radian. Okay, lepas tu macam mana nak cari theta yang ni? Pi tolak dengan Pi tolak 1.1. Pi kan? Jadi kalau satu bulatan tu 2 pi, kalau separuh bulatan pi lah. Jadi pi berapa nilai dia? 3.142 kan? Jadi 3.142 3.142 tolak dengan 1.14 kita akan dapat jawapan dia. Berapa jawapan dia? 2.002. 2.002. Okay. Kita nak cari panjang lengkok PQ. J theta. Sama juga J theta 5 akan darab dengan 2.002. Dapat jawapan berapa? 10.01. 10.01 sentimeter. Okey, boleh Okey, apa menyanyi? Okey. Meh kita tengok nyanyi last untuk hari ni. Kita nak tengok perimeter tembereng suatu bulatan. Jadi kamu ingat tak perimeter tu apa? Semua panjang lilitan yang kat luar-luar tu kan? Boleh? Jadi kalau kata perimeter tembereng tu maksudnya tembereng kita yang bentuk macam watermelon ni, jadi dia nak perimeter ni. Maknanya nampak tak dia ada panjang lengkok campur dengan apa ni tadi cikgu panggil ni? Perentas. 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 Okey, perentas. Dekat sini kita mungkin akan guna trigonometri. Kadang-kadang kita akan pakai trigonometri ataupun kita akan pakai kita punya formula segitiga, penyelesaian segitiga. Ingat tak dulu kita ada petua sinus, petua kosinus. Ingat tak? Ingat. Jadi kalau ingat, yang tu paling senang untuk kita selesai. Nampak tak kamu punya perentas ni? Sekarang ni dia opposite dengan theta ni macam tu. Nampak tak? Selalunya kalau opposite kita boleh cari dia dengan formula segitiga. Kita akan pakai formula apa kalau kata kita dah ada tak dua panjang sisi ni? Dah ada ke tak ada? Ada kan? Kalau sini 10, OA ni berapa? 10. 10 juga kan? Jadi kita boleh cari tak panjang perentas kita dengan formula segitiga? Boleh. Boleh. Kita akan pakai petua kosinus kan? Ingat? Jadi yang kita nak cari tu yang sisi bertentangan tu maknanya AC kuasa 2 kan? Jadi yang ni ingatlah formula dia kamu kena hafal kan? Jadi AC kuasa 2 adalah sama dengan sisi ni sudut kapek tu kan dengan sudut tengah ni kan? Sudut ni adalah dalam darjah lah kita akan pakai ni. Jadi 10 kuasa 2 campur 10 kuasa 2 tolak 2 darab 10 darab 10 cos 114. Ingat? Tu. Jadi yang kita dapat ni adalah AC kuasa 2. Jadi kita nak dapat AC kita akan pindah kan. Jadi kita akan dapatlah jawapan dia last kali. Kalau kamu dapat nombor yang besar tu maknanya kamu belum punca tu. 16.77 cm. Okey, jadi kita dah dapat panjang perentas kita akan pakai petua kosinus. Kalau kita dah ada jejari dan sudut kita akan pakai petua kosinus nah. Kalau kita nak belah kita pakai sohkah tua pun boleh lah, tapi buat apa kalau kata kita dah faham petua kosinus kita nah. Okey, lepas tu kita nak kena cari kita punya panjang lengkok kan. Jadi panjang lengkok senang saja. First kali kita kena tukarkan 114 ni daripada darjah kepada radian. Jadi dapat 1.990 ni. Lepas tu darabkan dengan J dia kita dapat 19.90. Jadi last kali kita nak cari perimeter tembereng 19.90 campur dengan 16.77 sama dengan 36.67.
Faham tak? Siapa tak faham kat sini? Faham tak? Jadi first kali kamu kena ingat ni lah tembearing ni bentuk yang macam mana. Perimeter ni maksudnya dia suruh cari apa. Lepas tu dia dah tak jadi masalah dah untuk kamu lah. Jadi perimeter tembearing tu maksudnya panjang lengkok campur dengan perentas. Ya. Kita cikgu tahu lah ada soalan. Cikgu kalau cikgu rasa kamu semua faham je, cikgu akan laju je. Okey. Di kat bawah ni meh kita try kira lah sekali ada berapa soalan lagi sebelum masuk bahagian seterusnya. Yang lengkok. Lepas tu latihan kendiri betul lah. Kita akan habis dekat tu dulu. Last sekali baru kita akan masuk luar sektor kan. Ada pizza. Okay, meh buat latihan senang dulu. Siapa yang tak kena ni? Meh kita start dengan. Tadi cikgu berhenti kat Anis kan? Ya. Okay, jadi yang ni Syahirah. Lepas tu Safuatun. Lepas tu Safiyah. Lepas tu Izzah. Okay, Syahirah. Syahirah dah ready ke belum? Ya. Ready dah ke belum? Bagi setiap bulatan berpusat berikut hitung perimeter dalam sentimeter tembearing kawasan berlorek. Jadi dia nak macam yang kat atas tu, dia nak tembearing. Macam mana kita nak kira untuk A tu? Kita buat apa dulu? Saya dah start. Apa dulu? Cosinus. Okay, kalau kita guna petua cosinus, kita akan dapat apa dulu? Kincir lengkok kan? Dia ada dua. Yang mana satu lengkok, mana satu perentas? Perentas tu. Perentas yang mana? Yang mana yang kena pakai petua cosinus? Yang cikgu label A ni ke yang B ni? Perentas AC. Okay, perentas AC yang garis lurus tu kan? Yang cikgu label A ni. Jadi betul kamu kata tadi kena pakai petua cosinus. Tapi kalau pakai petua cosinus, kita kena tukarkan daripada rad tu kepada darjah dulu. Jadi macam mana nak tukar tu? Bahagi pi. Bagi ke darab? Bagi pi 180, dia ada 180 dengan pi kan? Darab 180. Darab 180 bahagi dengan Pi. pi. Okey, dapat berapa tu? Berapa darjah? Kira kan? Kosong. Kosong Tak lah, besar, dapat besar. 143. 143. 0.22. Okey, dua-dua betul. Okey, first kali kita nak apply petua cosinus nak dapat panjang perentas AC tu. Macam mana tadi? Macam nak apply cosinus tu? AC kuasa 2. Betul. AC kuasa 2 sama dengan apa? Sama dengan 6. 6. Kuasa 2. Tambah 6 kuasa 2. Tolak 2 darab 6. Darab 6. Kos? 143.22. Okey, jadi macam mana nak kira ni? Kita kira je terus. Yang belakang ni kita akan kira semua sekali. Lepas tu kita akan punca kan? Jadi berapa kita dapat ni? Syahirah typekan dalam kalkulator ni. 6 kuasa 2 campur 6 kuasa 2 tolak
2 darab 6 darab 6 darab cos 143 point. Kosong. Salah. Apa dah dapat kosong? Terus mula. Dapat berapa? 129 Ha. titik perpuluhan 67. Okey, jadi kalau nak jangan picit apa-apa lagi, kita nak dapat AC kita kena buat apa dengan nombor tu? Apa dia? Kalau kita nak dapat AC, tadi kan AC kuasa 2 kan? Jadi kita nak AC kan? Punca kan? Jadi kita kena buat apa? Nah, punca. Punca, jadi punca answer. Dapat apa? Dapat 11. 11 point? 38. 387, kita ambil 3 tempat puluhan. Boleh? Okey dah, kita dah dapat panjang perentas. Lagi tak habis kan kita nak perimeter, kita kena cari yang panjang lengkok ni. Saya nak cari panjang lengkok. S S. sama dengan J. J darab dengan theta. Okey, maknanya kena tambah kat sini kan. Jadi J kita berapa? J kita 6. 6. Betul lah. 6. Okey, lepas tu theta kamu berapa? Theta Ha. 2.5. Okey, 2.5. Yang ni kena guna radian. Jadi dapat berapa tu? 2.5 darab dengan 6. 15. Okey, jadi jumlah kan sebab kita nak cari perimeter, jadi kita kena tambah perentas dengan luas sektor. Jadi dapat berapa? Kita tambah semua ke? Yalah kan kita nak cari perimeter. Ha. Point? 26.387 cm. Okay. Betul. Okey, betul. Alright, Safwata. Safwata B. Safwata mana? Ada. Ada, okey. Jadi macam mana nak cari perentas untuk B tu? First kali buat apa? Yang pi tu saya kena buang. Kita kena tukar dia jadi darjah kan? Jadi kita kena hilangkan pi. Ni pi per 3 radian, berapa darjah tu? Saya nak tukar. Pi per 3 darab Darab? 180 per pi. Okey, jadi pi tu akan terpotong kan? Jadi kita ambil je 180 bahagi dengan 3. Dapat apa? Dapat 60. Dapat 60 darjah. Okey, kita dah tahu dah 60 darjah. Lepas tu kita akan cari panjang perentas dulu. Macam nak cari panjang perentas Dibagi 10 cm tu. Dia dah bagi jari. Kena darab dengan 60. Yang tu darab dengan 60. Yang tu dapat panjang perentas ke dapat luas sektor, panjang sektor? Panjang lengkok. Itu panjang lengkok dia. Okay. Jadi panjang lengkok dia sama dengan J theta kan? Dapat berapa? S sama dengan 10 darab. Yang ni kena guna dalam radian ke dalam darjah? Formula panjang lengkok kena pakai dalam radian ke darjah? Dalam radian. Jadi 10 darab apa? Safwata hilang dah suara. 10 darab apa? Macam nak dapat panjang lengkok ni? Macam mana nak darab dengan radian kalau dia ada pi ni? Kita boleh hilang kat tak? Kita nak sebutan radian ni tak ada pi boleh ke? Ganti dengan 3.142. Okey, jadi kita akan darab 2 ni kan dapat panjang lengkok itu kan? Jadi dapat berapa tu? Dapat 10.473. 10.473. Okey, jadi tak habis lagi. Yang ni baru panjang lengkok. Macam mana nak cari perentas tu sebab kita nak kena cari perimeter. Kena guna petrus cosinus. Cuba baca kat cikgu macam mana nak dapat. Macam nak isi dalam formula cosinus. Ambil 10. Baca macam Syairah punya ni. Kepala dia start dengan apa?
Hmm, Putus ke line apa? Kuat-kuat sikit sabar tu. 10. Apa? Oh, putus-putus kat line kamu. AC kuasa 2 sama dengan 10 kasi 2 10 kuasa 2. tambah 10 kasi 2 Ha? tolak 2 darab 10 darab 10 cos Kos berapa? 10.4. Ya ke? Ya, apa kamu tukar 60 ni tadi? 10.473. Bukan. Yang ni formula cosinus hari tu kena pakai dengan radian ke kena pakai dengan darjah? Darjah Jadi 66. kos 60. Okey, cuba kira kat cikgu berapa dapat tu. Dapat berapa? 10. Kalau kita dapat 100 kan, berarti kita punca kan kita dapat 10. Jadi berapa last kali perimeter tembereng kita? 10 tambah 20.473. Betul, 10 campur dengan 10.473 dapat 20.473. Okay, next person. Safia. Safia mana? Ada. Safia cakap kuat sikit lah. Okay. Jadi first kali kita nak cari perimeter tembereng kan? Kamu nak cari yang mana dulu? Cepat Safia, dah ini orang ketiga dah buat benda sama je kan? Jadi kita kena buat apa? Cari. Cikgu sangkut cikgu. Line kamu, line cikgu sangkut. Okay. Cikgu dengar Safia clear je. Cuba beritahu cikgu apa yang kamu kena buat. Cari perimeter. Perimeter. Ya, memang kena cari perimeter. Jadi kena cari yang mana satu dulu. Radian. Cari sudut dalam radian. Okay, boleh macam mana nak tukar 120 darjah menjadi radian? 120 darab 180 per pi. Darab 180 ke 180 kat bawah? 180 kat bawah. Sebab apa? Sebab apa 180 kat bawah? Sebab dia dekat sebab deck ke rack. Sebab nak tukar radian kecil sikit daripada darjah kan. Jadi kalau nak kecil kita bahagilah dengan 180 dia jadi kecil lah. Kita kena ingat logik sikit sebab kalau tidak kita tak boleh nak ingat waktu exam. Okay, pi nak ganti dengan apa? Apa cikgu? Pi nak ganti dengan apa pi? 3.142. Okay, jadi cuba kamu kira berapa sudut 120 ni dalam radian? Berapa sudut dalam radian tu? 2.09. Ambil 3 tempat puluhan lah. 0.95. Okay, 0.95. Okay, kita dah ada sudut dalam darjah dan sudut dalam radian. Lepas tu kita kena buat apa? Oh Safia, kamu tak dengar ke suara cikgu putus ke? Lepas tu macam mana nak cari perimeter? AC tu. Jadi
Bagi tahu cikgu, macam mana nak cari set panjang lengkok AC? AC kuasa 2 sama dengan Panjang lengkok. Putus ke kamu yang putus ke cikgu yang putus? Online dengar okey? Okey cikgu. Okey, Safia. Safia cari panjang lengkok dia pakai formula apa? Bagi tahu cikgu formula dia. Cepat. S cikgu. S sama dengan? J theta. Okey, jadi apa darab apa? 8 darab 8 darab? 2.095. 2.05. Okey, dapat berapa tu? So, 16.76. Sekali lagi. Ya. Betul lah 16.76. Okey. Cikgu salah picit. Okey, lepas tu? AC kuasa 2 tu. Okey, macam mana? Yang tu dapat apa? Kita panggil apa tu? AC kuasa 2 tu dapat apa? Panjang perentas. Okey. Jadi masukkan dalam formula. Cikgu nak tengok. AC kuasa 2 sama dengan? Sama dengan 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tolak Tolak 8. Kamu nampak skrin cikgu kan? Cuba tengok sebelah ni yang dah kira ni. Tolak 2 darab 8 darab 8 cos 16.7. Ni sektor kamu. Kos berapa? Kos 120. Okey. Cuba kira dapat berapa tu? Yang semua belah kanan ni dapat apa? Dapat berapa? Negatif 64 tolak 64. Tak mungkin dapat negatif. Sekali lagi. Buat semua sekali terus kan cikgu? Buat semua sekali terus. Tiga 49.702. 5. Ya ke? Yang tu dah punca ke belum? Belum. Yang kecil sangat tu sekali lagi. 2 darab 8 darab 8 darab cos 120. Cikgu dapat, sebelum cikgu punca dapat 192. Cuba kamu kira balik. Tadi tengah-tengah ni blackout dekat apa? Dekat blackout. Berarti 92. Okey. Kita kuasa. Punca kan dapat apa? Berapa? 13.856. Alright. Okey, last kali kita nak cari perimeter kena tambah 13.856 dengan apa? Dengan
16.76 tu. Okey. Jadi dapat berapa jumlah perimeter untuk tempering kamu? $30.616. Betul? Boleh Dana, Safia? Boleh, okey. Izzah last question. Cari perimeter untuk yang D tu. Okey. Macam mana kamu nak cari tu? Cari sudut dulu. Macam mana cari sudut? Guna peta kosinus. Boleh. Okey, dia beritahu cikgu macam mana nak isi nak cari sudut. 15 kuasa 2 Okey, 15 kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 Okey. tolak 2 kurungan 9 kurungan 9 cos theta. Okey, jadi berapa kamu dapat theta tu? 112.89. Ya, sekejap cikgu kira. Bahagi 2 darab 9 darab 9. Berapa kamu dapat tadi? 112.89. Okey, betul. Ini 112.89. Okey, lepas tu kita kena buat apa? Tukar kepada rad ke? Boleh, kita tukar sebab sekejap lagi kita nak guna dua-dua kan, dalam radian satu dan darjah satu. Saya nak tukar jadi radian. Darab 180 per pi per 180. Okey, betul. Jadi pi tu kita kena guna 3.142 kan? Jadi darab 3.142 bahagi dengan 180 dapat berapa radian? 1.97 971. 91, okey betul. Okey, lepas tu kita nak cari dia punya perimeter. Kita buat apa? S sama dengan J theta. Okey, jadi kita nak cari panjang lengkok dulu. Jadi S sama dengan J theta. Apa darab apa? J tu 9. Theta dia 1.971. Okey, dapat berapa tu? 17.739. Okey, lepas tu kita kena cari apa pula? Perimeter. Ya, nak cari perimeter tapi kita baru cari panjang lengkok kan, jadi kena cari apa pula? Perimeter nak cari panjang lengkok campur dengan? Perentas. Perentas. Saya nak cari perentas. Dah ada dah kan? Dia dah bagi. Berapa? 15. 15. Okey, jadi kita campurkan dua-dua tu dapat berapa? Berapa jawapan dia? 32.739. 32.739. Okey, betul. Okey, habis dah soalan ni. Lepas tu masa pun dah pukul 12 kan? Jadi next class kita akan sambung yang seterusnya ni lah. Jadi meh kita tengok apa yang cikgu akan buat next class. Yang ni lah menyelesaikan masalah ni nak. Jadi kita akan buat yang ni next class dengan latihan dia. Jadi cikgu tak ada homework untuk kamu, tapi kalau kata ni selalu ada latihan intensif kan. Ni kalau kata kamu nak latihan tambahan, kamu buat latihan yang mana satu yang kamu dah belajar, yang kat mana satu yang kamu dah belajar. Macam ni ke latihan formatif lah. Latihan formatif latihan keseluruhan ya. Ni ke latihan formatif ke nanti? Ya. Tak, pening kamu. Okey.
Cikgu tengok. Tak apalah, cikgu tak bagi kamu homework lagi untuk kali ni. Cuma kalau kamu tak faham, kamu cuba buat baliklah latihan-latihan yang kat atas tu nah. Jadi yang bawah ni dah masuk penyelesaian masalah Jadi kita akan buat yang tu next class. Ada tak soalan apa-apa?